Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinul insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-adhar wa asbil ahyar wa sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh setengah ahli hadis sebagai hadis yang hasan, hadis yang sahih, tapi hadis yang sama dianggap oleh setengah ahli hadis sebagai hadis yang dhaif. Bagaimanapun, hadis yang saya akan bacakan ini sesuai dengan perintah Allah supaya kita berzikir sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Baik orang-orang Islam, hendaklah kamu berzikir sebanyak-banyaknya. Karena itulah maka Rasulullah pernah diriwayatkan bersabda, iksiru bi dzikrillah hatta yadunna annakum majnun. Hendaklah kamu berzikir sebanyak-banyaknya sehingga mereka menyangka kamu gila. Setengah mereka yang anti terhadap amalan zikir, anti sangat terhadap amalan dan ilmu tarekat, mereka menghentam habis-habisan ahli tarekat, jamaah tarekat dengan menggunakan hadis ini. Mereka menuduh ahli-ahli tarekat menggunakan hadis yang dhaif, hadis yang dianggap oleh ahli hadis sebagai dhaif, dan hadis yang tujuannya tidak munasabah. Kerana mereka yang menggunakan hadis ini menganggap ahli tarekat, pengamal-pengamal tarekat berzikir sehingga jadi gila. Bila mereka berzikir sampai gila, itulah yang dikehendaki dalam Islam. Sebenarnya hadis yang tersebut sangat jelas, di mana Rasulullah bersabda, hendaklah kamu berzikir sebanyak-banyaknya sehingga mereka menyangka kamu gila. Kita hendaklah pahami latar belakang hadis ini. Rasulullah SAW hidup di zaman Mekah dan zaman Madinah. Zaman Mekah, Rasulullah menghadapi musuh-musuh Islam, kaum Quraisy Mekah. Dan sesudah berhijrah di Madinah, Rasulullah menghadapi musuh Islam, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi kerana itulah Rasulullah SAW yang memang mengajarkan para sahabat supaya berzikir sebanyak-banyaknya. Rasulullah menegaskan supaya mereka berzikir terus. Sekalipun musuh mereka, orang-orang Quraisy Mekah, orang-orang Yahudi Madinah, menganggap mereka gila. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis tersebut sangat jelas.
Uzkurullaha kathiran hatta yadunnuna annakum majnunun. Zikirlah, hendaklah kamu berzikrullah sebanyak-banyaknya. Sehingga mereka, iaitu semasa di Mekah, kaum Quraisy Mekah menganggap orang Islam ni dah gila. Kerana para sahabat di zaman Mekah maupun zaman Madinah sentiasa berzikir. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Ayat ni adalah ayat Makkiyah. Ayat yang diturunkan di Mekah. Ada kaitannya dengan desakan ketua-ketua Quraisy Mekah supaya Nabi Muhammad menjauhkan diri, membubarkan orang-orang Islam yang selalu mengerumuni baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ada desakan orang-orang Quraisy tersebut, maka Allah turunkan ayat ini yang memerintahkan Nabi, ya Muhammad, engkau janganlah halau, janganlah bubarkan orang-orang Islam, sahabat-sahabatmu, semata-mata kerana desakan ketua-ketua Quraisy Mekah. Biarkan saja, abaikan saja desakan mereka. Kerana sahabatmu, orang-orang mukmin itu sentiasa mengingati dan menyebut nama Tuhan mereka Allah sepanjang hari, siang dan malam. Yang mereka mahu Allah. Cuba bayangkan tuan-tuan, orang-orang Islam di zaman Mekah, di zaman awal walaupun tidak ramai, mereka sentiasa berzikir. Rasulullah galakkan mereka supaya terus berzikir, banyak berzikir. Walaupun orang-orang Quraisy Mekah itu mengatakan mereka gila. Memang tuan-tuan, tentu sekali orang-orang Quraisy Mekah beranggapan orang-orang mukmin yang terus berzikir di mana-mana mereka berada, mereka rasa heran. Tentu mereka kata orang-orang Islam pengikut Muhammad sudah gila agaknya. Tidak ingat yang lain, tidak mau menulis, tidak mau bercakap, dia gila. Begitulah juga di zaman Madinah. Sesudah Rasulullah berhijrah, berlakulah desakan daripada kumpulan orang-orang Yahudi Madinah supaya Nabi menjauhkan diri daripada orang-orang mukmin, sahabat-sahabat Nabi sendiri. Maka turunlah ayat dalam surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Ya Muhammad, engkau sabarkan saja hatimu terus bersama orang-orang mukmin, para sahabatmu. Abaikan saja desakan orang-orang Yahudi Madinah itu yang mau engkau halau, jauhkan diri daripada sahabat-sahabatmu, orang-orang mukmin itu. Sahabat-sahabatmu, orang-orang mukmin itu, ya Muhammad, sepanjang siang dan malam sentiasa ingat dan menyebut nama Tuhan mereka Allah. Yang mereka mahu Allah. Cuba bayangkan tuan-tuan, umat Islam ketika berada di Mekah dan sesudah berhijrah di Madinah, mereka sentiasa berzikir. Tentu saja orang Quraisy Mekah, begitu juga orang-orang Yahudi Madinah, menganggap orang-orang Islam itu tak betul. Jadi Rasulullah kata, kamu terus berzikir. Sekalipun musuh kamu orang Quraisy, musuh kamu orang Yahudi itu menyangka kamu dah gila. Jadi hadis ini bukanlah bermakna Rasulullah menyuruh orang-orang Islam supaya zikir hingga jadi gila. Itu tidak ada.
Tidak ada maksud yang sebegitu sama sekali. Ahli-ahli tarekat, syekh tarekat, ulama tasawuf, bukan orang-orang yang jahil, bukan orang-orang yang bodoh. Mereka adalah orang-orang yang alim. Kalau kita lihat tarekat Junaidiyah yang dinisbahkan kepada Syekh Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, seorang ulama yang paling alim di kota Baghdad. Tidak ada ulama lain yang lebih alim, yang lebih bijak daripada Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Beliau, amalan zikir yang beliau ajarkan dikenali dengan tarekat Junaidiyah. Begitu juga Syekh Abu Yazid Bustami yang meninggal dunia tahun 262 Hijrah, yang mengajarkan tarekatnya yang dikenali dengan tarekat Taifuriyah. Begitulah seterusnya. Pemimpin tarekat, ulama tasawuf bukan orang-orang yang jahil sehingga mereka terkeliru mengajarkan orang ramai berzikir sampai jadi gila. Itu tidak munasabah. Kerana hadis tersebut sangat jelas. Rasulullah menyebutkan, adalah kamu berzikir sebanyak-banyaknya. Sehingga mereka, iaitu orang-orang kafir Quraisy Mekah atau orang-orang Yahudi Madinah, menyangka yadunnuna. Mereka itu menyangka, annakum majnun. Kamu itu gila. Bukan suruhan supaya kita berzikir sehingga jadi gila. Itu tidak ada. Tidak munasabah. Jadi, mungkin oleh kerana mereka yang anti zikir dan anti tarekat ni sangat emosional, kerana itulah maka tidak dapat memahami hadis yang sangat jelas tersebut. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, memang ada di kalangan jamaah yang berzikir dalam mana-mana aliran tarekat, Ahmadiyah ke, Qadiriyah, Naqsabandiyah ke, Naqsabandiyah Khalidiyah ke, Mujaddidiyah ke, tarekat Satariyah ke, tarekat Saziliyah ke, dan tarekat-tarekat yang lain. Bila mereka berzikir, memang ada di antara jamaah itu yang menjadi gila. Tapi gila yang berlaku itu berlaku pada seorang dua dalam kalangan jamaah. Kalau seorang syekh dalam mana-mana tarekat mempunyai ratusan murid, mungkin yang jadi gila seorang dua saja. Bukanlah semua. Dan gila itu bukan dicari. Gila kerana berzikir itu penyakit. Bukan dicari. Jadi apabila seorang jamaah dalam mana-mana tarekat dipimpin oleh seorang guru jadi sakit gila, mereka akan usahakan supaya dirawat dan disembuhkan. Bukan dianggap bila gila itu alhamdulillah sudah tercapai tujuan berzikir, kerana Rasulullah menyuruh berzikir sampai gila. Bukan begitu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hendaklah kita faham bahawa syaitan, iblis, jin-jin yang jahat-jahat memang sentiasa menunggu-nunggu menjadikan orang-orang yang beriman
sebagai mangsa. Jemaah tarekat tidak terlepas daripada ancaman, gangguan syaitan dan jin. Tapi hendaklah kita ketahui terlebih dahulu bahawa syaitan itu ada 3 jenis. Pertama, syaitan anak cucu zuriat daripada iblis. Yang kedua, syaitan manusia. Dan ketiga, syaitan jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi dan umatnya musuh. Syayatinul insi wal jinni. Yang terdiri pada syaitan-syaitan manusia dan syaitan jin. Kita hendaklah awas. Allah sebutkan dalam ayat ini, syaitan manusia terlebih dahulu, baru disebut syaitan jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinul insi wal jinni. Syaitan manusia dan jin. Ini menunjukkan bahawa syaitan manusia itu perlu kita hadapi dengan bersungguh-sungguh, kerana syaitan manusia itu syaitan nombor 1. Yang mana kita perlu waspada daripada mangsa syaitan manusia. Begitu juga kita mesti waspada daripada syaitan jin. Kerja mereka itu disebut di hujung ayat ini, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kerja mereka sentiasa menyebarkan pandangan, desakan, ancaman yang sesat, yang bohong, yang salah. Tidak ada yang benar. Tujuannya supaya manusia itu masuk ke neraka seperti mereka juga. Bagaimana syaitan akan masuk ke neraka? Bila dapat menjadikan manusia sebagai mangsa, tipu dayanya, maka manusia tersebut akan juga masuk ke neraka bersama mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita cuba fokuskan kepada tajuk kita, iaitu gila isim. Gila isim sebenarnya adalah salah satu penyakit gila yang disebabkan oleh syaitan, oleh jin-jin yang jahat-jahat. Juga tidak terlepas daripada perbuatan manusia. Manusia, syaitan manusia. Syayatul insi. Kenapa orang yang berzikir jadi gila? Sehingga disebutkan gila isim. Gila kita sudah faham. Maksud gila kita sudah faham. Iaitu penyakit yang berkaitan dengan kerosakan akal. Sehingga orang yang gila tidak waras akalnya, bercakap, bertindak, berkelakuan, tidak waras. Dan orang ramai sudah tahu, dapat memerhatikan si fulan ini gila. Dilihat dari gerak-geriknya, cakapnya, tingkah lakunya, emosinya dan sebagainya. Tetapi makna isim, gila isim itu bermakna nama. Kenapa dinamakan gila isim? Gila nama. Dinamakan gila isim kerana orang yang gila tersebut
orang yang gila tersebut sebelum gila beramal dengan zikrullah. Antara zikir, antara lafaz zikir, kita sudah maklum. Iaitu menyebut la ilaha illallah atau Allah atau mana-mana nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah perintahkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillah au qulillah au qulillah au Bismillahirrahmanirrahim. Qulillah au apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta maaf ya. Saya terlupa ayat ni. Qulillah au Qulida'ullaha awida'ur rahman ayyamma tad'u falahu asma'ul husna. Ya Muhammad, sebutlah Allah atau Ar-Rahman atau mana-mana nama Allah, kerana Allah itu mempunyai asma'ul husna. Qulida'ullaha awida'ur rahman. Ya Muhammad, engkau sebutlah Allah atau Ar-Rahman atau mana-mana nama Allah, kerana Allah itu mempunyai asma'ul husna. Jadi orang yang berzikir itu biasanya antara lafaz zikirnya ialah la ilaha illallah atau menyebut mana-mana nama Allah atau bertasbih atau bertahmid atau sebagainya. Jadi oleh kerana adanya orang Islam yang berzikir menyebut Allah, iaitu nama bagi zat Allah yang maha suci, yang maha tinggi, ismu dzatil aliyah, maka bila orang yang berzikir itu jadi gila, dianggaplah oleh masyarakat bahawa orang yang gila itu disebabkan zikir menyebut nama Allah, maka orang yang gila itu disebutlah gila isim. Maknanya orang yang gila tersebut disebabkan banyak menyebut Allah, iaitu ismu dzatil aliyah. Dari sinilah timbulnya istilah gila isim. Semasa saya remaja, di kampung saya ada pemuda yang gila isim. Orang kampung semua tahu si Fulan itu gila isim. Bila kita dengar perbualan orang-orang tua, maka saya dapati pemuda yang gila ini banyak berzikir la ilaha illallah dan banyak berzikir Allah. Akhirnya dia jadi gila. Maka kerana itulah orang kampung kata si Fulan itu gila isim. Kerana itulah orang tua melarang kami remaja-remaja jangan belajar zikir. Belum waktunya. Kerana remaja dan pemuda masih banyak dosa. Orang yang banyak dosa berzikir nanti jadi gila isim. Itulah anggapan orang-orang kampung pada masa itu di tahun 50-an. Jadi dengan ini kita tahu makna gila isim, iaitu gila disebabkan orang tersebut berzikir menyebut nama-nama Allah. Allah. Ya Dzal Jalali wa Ikram dan sebagainya. Selanjutnya, hendaklah kita tahu kenapa orang yang berzikir ini, kenapa sebagian orang yang berzikir itu boleh jadi gila. Dan kenapa seterusnya kenapa dinamakan gila isim? Dinamakan gila isim kita dah tahu kerana menyebut ismu dzatil aliyah Allah. Tapi kenapa orang yang berzikir itu boleh jadi?
gila. Sedangkan Allah dalam Quran banyak menyebutkan kebaikan orang yang berzikir. Antaranya, berzikir itu menghilangkan lalainya hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Hendaklah kamu ingat dan sebut nama Tuhan kamu Allah di dalam hati kamu. Allah perintah umat Nabi Muhammad supaya berzikir dalam hati tanpa suara Allah, Allah, Allah. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Dalam keadaan hati kamu tadarru' merendah diri pada Allah dan takut kepada Allah. Wa dunal jahri minal qawli, tanpa ada suara. Bil ghudwi wal asal, sepanjang siang dan malam. Wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu berhati lalai, berhati ghaflah. Jadi dalam ayat ini Allah bagi tahu kita kalau kita berzikir dalam hati, hati kita jadi baik. Kalau lalai, hilang kelalaiannya. Kalau mati jadi hidup. Kalau lalai jadi sedar. Tapi kenapa ada orang yang berzikir jadi gila? Begitu juga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah sentiasa memberi hidayat kepada orang-orang yang melakukan inabah kepadanya. Mereka itu ialah orang yang beriman, beramal soleh, hati mereka mutmainnah dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah hati jadi mutmainnah. Ayat ini jelas bahawa bila seorang itu beramal dengan zikrullah, hati jadi mutmainnah, jadi tenang. Kalau susah-susah hilang. Apa saja yang merosakkan hati, jadi hilang. Hati jadi sembuh. Sehingga disebut di dalam Quran, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang menemui Allah dengan hati yang salim, hati yang sejahtera. Jadi dengan zikir, hati jadi baik. Tapi kenapa? Ada mereka yang berzikir jadi gila. Gila isim. Jadi kita tahu, orang yang gila isim ni bukan disebabkan zikir. Bukan disebabkan amalan zikir yang diamalkan. Bukan zikir yang diamalkan itu zikir yang salah, zikir yang sesat, zikir yang tak betul, zikir yang mengandungi unsur-unsur sihir dan sebagainya. Tetapi seseorang yang berzikir boleh jadi gila sehingga dikatakan gila isim disebabkan ada unsur-unsur di dalam diri orang yang berzikir itu, unsur-unsur yang salah. Unsur-unsur yang berlawanan dengan kehendak Islam. Yang berlawanan dengan tauhid. Apakah unsur-unsur itu? Di antaranya yang sangat penting, seseorang yang bila berzikir dalam mana-mana takat, dia jadi gila isim disebabkan di dalam tubuh badannya ada syaitan, ada jin. Syaitan dan jin itu sebati dalam darah dagingnya. Mungkin sudah begitu lama. Yang tidak boleh keluar. Saya pernah terangkan dalam kuliah-kuliah yang lepas di sini bahawa jin syaitan masuk ke tubuh kita ada 5 sebab. Sebab pertama, jin syaitan itu masuk sendiri untuk membinasakan kita. Suka maupun benci, jin dan syaitan boleh masuk ke tubuh kita bila-bila masa.
Yang kedua, jin dan syaitan boleh masuk ke tubuh kita disebabkan ilmu-ilmu salah yang menggunakan unsur-unsur jin dan syaitan. Seperti berbagai ilmu kebal, berbagai ilmu seri muka, berbagai apa saja ilmu yang biasa diamalkan oleh masyarakat Islam di mana-mana yang mengandungi unsur-unsur jin, unsur-unsur syaitan. Yang ketiga, jin dan syaitan boleh masuk ke tubuh disebabkan keturunan. Apabila bapa, mak atau datuk nenek memang bersahabat dengan jin dan syaitan, maka jin dan syaitan itu mau tak mau akan diwarisi oleh anak cucu. Keempatnya, jin dan syaitan boleh masuk ke dalam tubuh dengan jalan sihir. Seseorang yang disihir, jin dan syaitan dimasukkan ke dalam tubuh orang yang kena sihir. Dan yang kelimanya ialah kerana gaya hidup seseorang. Gaya hidup yang terdedah dengan jin dan syaitan. Seperti suka berubat dengan pawang-pawang, menggunakan air-air jampi pawang, seperti juga air baptis. Air baptis itu bila diminum, orang yang minumnya akan tersihir. Jin ifrit akan masuk dalam tubuhnya.